Maka Nabi kata, ketika mana aku diperlihatkan tentang keadaan suasana syurga, aku mendapati majoriti orang-orang syurga adalah di kalangan orang-orang miskin. Majoriti 10 orang, 7 orang miskin. Nabi sebut aktsaru ahlil jannah, kebanyakan ahli syurga di kalangan ni hak tak masyhur, yang tak ada jawatan, yang miskin tapi yang soleh. Jaga-jaga hak duit banyak, kuota kuih kecil tu. Dan yang keempat, kata para ulama, masuk syurga ni kita hak mana tak tahu. Diri depan Allah, kemudian ditimbang amalan kita. Tak timbang, saya silap. Yang keempat adalah kumpulan yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk syurga tanpa ditimbang dan tanpa melalui azab. Hak ni yang dulu saya pernah sebut. Doa inilah yang kita nak ulang tiap-tiap hari. Kata para ulama, apabila kalian mendapati bahawa hati dan mulut kalian sentiasa memohon kepada Allah tentang satu perkara, ketahuilah Allah akan memakbulkan perkara itu, permintaan itu. Tuan-tuan muhasabah tak 10 saat? Siapa hari-hari minta redha Allah, minta syurga Allah? Mulut dia. Jawapan ni, isteri kita tak boleh jawab, suami kita tak boleh jawab, anak-anak kita tak boleh jawab, saya dan kita semua pemilik tubuh badan dan nyawa ni. Siapa yang bahkan bukan tiap-tiap hari ustaz, tiap-tiap jam, mulut dan hati dia akan sebut, ya Allah, masukkanlah aku dan ahli keluargaku ke dalam syurgamu tanpa dihisap, dihitung dan tanpa diazab. Tak tahu ustaz, dia duk teringat benda tu, tiap-tiap jam teringat. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketahuilah Allah nak bagi permintaan tu. Sebab yang mengingatkan kita ialah Allah. Yang mengingatkan hati kita, yang menggerakkan bibir kita untuk memohon redha dan syurga ialah Allah, bukan kita tuan. Kalau kita, semua lupa. Kunci kereta lupa, kunci rumah lupa, sidai baju lupa, gas nak habis lupa, hak teruk lagi motor, minyak motor lupa, habis lah sampai tengah jalan lah, lupa juga. Hak minyak motor lupa ni, nak suruh ingat syurga hari-hari payah. Tetapi bila hati dan mulut dia selalu sebut tentang syurga, Allah yang peringat, kerana Allah nak bagi benda tu. Allahu Rabbi. Itu atas berita gembira lah tu, kan? Semua orang ada dosa, semua orang, termasuk yang bercakap, semua orang ada dosa. Mana? Cumanya ada orang dia sempat membersihkan semua sebelum mati. Kumpulan yang keempat, apabila Nabi panggil, mai di depan, dia tak ada had. Dulu saya dah sebut dah. Kemudian mereka ni akan terus masuk ke dalam syurga. Selepas dipanggil sebagai kumpulan yang tak ditimbang amalan, tak timbang, neraka lagi tak masuk lah, amalan tak timbang. Sedangkan manusia pertama yang dipanggil, yang akan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar adalah Nuh alaihissalam. Tuan-tuan, semua benda ni kita akan tengok. Ketika Nabi Nuh dipanggil nanti di padang mahsyar, saya dan kita semua akan lihat, oh tu dia Nabi Nuh, hak duk dengar dalam kuliah dulu ni. Inilah Rasul Ulul Azmi. Banyak mana maklumat kita belajar atas dunia, banyak itulah maklumat yang kita akan ingat di atas padang mahsyar. Semua maklumat kita, oh ni Nabi Nuh, pakat tengok, semua pakat tengok. Tapi senyap sunyi lah keadaan mahsyar. Allah pun tanya, wahai Nuh, maka kita semua akan heran, Rasul Ulul Azmi pun diselidik tentang amalan kehidupan mereka. Ya, hari itu
kejujuran dan ketakwaan orang-orang yang bertakwa juga akan ditimbang dan akan diselidiki satu persatu. Kezaliman lagi ya, tak ada jawapan tu. Keikhlasan dan kejujuran akan diselidik di padang mahsyar. Kezaliman tak ada, memang lagi kena. Itu sebab Nabi Nuh AS disoal satu persatu oleh Allah, kemudian baru lulus. Ada umat VIP ni, 100 kali VIP di kalangan umat Rasulullah ni, pi depan terus berjalan menuju ke Telaga Kautsar. Lepas tu kita tunggu. Sementara duk minum apa semua ni, seorang-seorang duk pi ke mahsyar. Hak mana dah selesai dah. Hak ambil buku dengan tangan kanan, hak ambil buku dengan tangan kiri. Yang paling celaka ambil kat belakang. Utiya kitabahu wara'a dhahrih, daripada belakang. Paling celaka. Ni maklumat hak saya sebut ni pun kita akan tengok di mahsyar. Ada orang yang ditimbang sebelum kita tengok buku dia ambil kat belakang, daripada sini, ditengkuk. Ramai yang tak tahu yang ambil kat belakang ni apa, yang angkat tangan kanan ni siapa, yang angkat tangan kiri ni siapa. Yang mana ada ilmu, hak pernah dengar atas dunia ni, dia ada jawapan. Siapa pun dia, teruk mana pun dia, baik mana pun dia, apa saja yang dia tengok, kalau dia ada ilmu waktu dia belajar di dunia, dia ada jawapan. Bila dia tengok ada orang sebelum dia ambil buku kat belakang, dia tahu hak ni paling celaka. Termasuklah kalau dia ambil kat belakang. Hak geng mulia ni kalau Allah Taala sebut dalam Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, tangan kanan dia terangkat, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah mempermudahkan hitungan. Maksudnya Tuhan tak susah, pemudah ya. Jalan amalan dia. Sampailah dia angkat tangan kanan dia ambil. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Juzuk amma je tu saya buat heran lah. Kan macam juzuk 26 bukan juzuk 6, bukan juzuk 12. Juzuk 30. Adapun mereka yang ambil buku tangan kanan, ahli syurga. Allah pemudahkan hitungan amalan mereka. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ni perjalanan ahli syurga ni. Apa dia buat lepas tu? Dia pun berlari mendapatkan ahli-ahli keluarganya yang lain yang juga di kalangan ahli syurga. Balik tengok surah apa tak? Tak ingat. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mahsyar, lepas mahsyar Telaga Kautsar. Dia pun ambil masrur ni seronok, masrura hal, i'rab dia mansub bil fathah al-zahirah ala akhirih. Ngaji nahwu tahu. Dalam keadaan yang gembira ambil tangan kanan, pergi cari siapa? Ahlihi, cari ahli keluarga. Nampak siapa tu? Daripada jauh nampak mak dia, kelui mak. Alung dapat buku amalan dengan tangan kanan. Pakat peluk, tunggu tang tu. Berapa orang keluarga kita ahli syurga? Di situlah berlaku perpisahan yang sebenar dalam kehidupan manusia. Mati tak pisah, tuan. Mati bukan perpisahan. Mati merupakan satu permulaan kehidupan yang mencabar.